report YB Tuan Muhammad Hazbi Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua atas peluang untuk turut sama membahaskan usul kertas putih bagi kesihatan yang kita bentangkan. Saya tertarik dengan daripada 4 tonggak yang disebutkan. Saya tertarik untuk petik tentang tonggak yang ketiga, iaitu memastikan pembiayaan kesihatan yang mampan dan saksama. Dan saya fikir walaupun ini diletakkan sebagai tonggak yang ketiga, tetapi inilah isu utama ataupun masalah besar yang membelenggu sistem pendidikan dalam negara kita. Sebagaimana yang kita tahu, sektor kesihatan mencatatkan peruntukan belanjawan yang kedua tertinggi, iaitu daripada 388.1 bilion dalam bajet 2023, Kementerian Kesihatan mendapat 36.3 bilion, meningkat daripada tahun lepas, iaitu 32.4 bilion. Dan antara cabaran yang digariskan dalam kertas putih ini ialah dikotomi dalam sistem kesihatan awam dan swasta kita, yang kalau kita tengok juga di sektor awam, fee yang perlu dibayar oleh rakyat terlalu rendah, dan memang kita nak yang rendah lah. Tetapi berbeza dengan di sektor swasta yang walaupun mahal, rakyat berpuas hati dengan servis yang diberikan. Dan saya nak tanya dengan Kementerian Kesihatan, berapa sebenarnya jumlah hasil kutipan daripada fee-fee yang dikenakan ini, yang kita tahu sangat rendah, sangat berkebajikan, dan kita nak tahu berapa peratus daripada sumbangan itu boleh membiayai jumlah peruntukan 38 ataupun 36.3 bilion yang kita peruntukkan untuk sektor kesihatan kita. Beberapa bulan sebelum bajet dibentangkan, kita mendengar permintaan daripada kementerian di peringkat penjawat awam, di peringkat kementerian yang minta supaya bajet kesihatan kita ni 3 kali ganda daripada sebelum-sebelum ini. Dan sudah tentulah dengan segala macam perbelanjaan, dengan subsidi negara yang kita tanggung sehingga mencecah 30 hingga 90 bilion setahun, memang bukan mudah untuk kita memenuhi keperluan ataupun permintaan yang diminta oleh kementerian ini. Jadi saya nak mencadangkan kepada kementerian, jika boleh dipertimbangkan. Betul, kalau kita nak naikkan fee bayaran di klinik ataupun di hospital ini akan mengundang kemarahan di kalangan rakyat. Tetapi saya percaya sekiranya kita boleh memberikan justifikasi yang jelas kepada rakyat, mereka boleh terima. Sebab kadang-kadang saya tengok Datuk Seri Yang di-Pertua, kadang-kadang bila bayaran yang dikenakan itu rendah, ubat yang dibawa balik itu kadang dia tak guna pun. Dia bazirkan, sedangkan ubat yang sama yang kita dapat di klinik swasta, kita kena bayar RM50, RM80. Dan bila kita bayar, sudah tentulah saya tengok budaya orang kita ni, dia lebih menghargai. Berbeza dengan kalau dia dapat di klinik awam, yang sebenarnya juga kita membelanjakan peruntukan yang besar daripada kewangan negara untuk mendapatkan ubat-ubat yang berkualiti kepada rakyat kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari sudut komunikasi, saya pengalaman dengan hospital ataupun klinik awam ini, saya secara peribadinya sangat berpuas hati. Saya ambil contoh umpamanya pusat rawatan bayi, ibu dan bayi di Kuala Terengganu, yang saya ingat diwujudkan dalam 8 ke 9 tahun yang lalu. Kualitinya cukup baik. Dan ramai ibu bapa yang sebelum itu menggunakan khidmat di klinik, di hospital swasta untuk bersalin umpamanya. Mereka bertukar ke pribah, dan dengan kos yang sangat minimum, sudah tentulah ini memberikan gambaran yang sangat baik kepada sistem penyampaian sistem kesihatan negara kita. Dan kalau kita perhalusi juga dalam perkara yang biasa menjadi aduan di kalangan rakyat ini, dia bukan soal sangat kompetensi doktor ataupun siapa, tetapi mereka melihat kepada bagaimana kualiti komunikasi di kalangan mereka yang berada dalam premis hospital ataupun klinik tadi. Kadang-kadang sistem itu sama saja, tetapi kalau doktor ataupun jururawat ataupun mungkin pengawal keselamatan boleh berkomunikasi dengan baik kepada pelawat ataupun kepada pesakit, benda itu menyelesaikan banyak masalah.
Saya tengok banyak aduan-aduan yang dibuat di media sosial ini kadang-kadang bukan kerana sistem penyampaian, tetapi kerana kelemahan komunikasi di kalangan mereka-mereka yang bertugas di hospital ataupun klinik kita. Dan kalau boleh, saya ingin mencadangkan agar kita dapat menyediakan kursus yang lebih banyak kepada mereka-mereka ini, khususnya yang menjadi barisan hadapan yang memberikan khidmat kepada rakyat. Kemudian yang seterusnya, Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh dalam kertas putih ini banyak reformasi-reformasi yang dibuat ini, boleh dikatakan saya tak berapa jumpa lagi tentang macam mana kita nak membela kebajikan doktor dan penjawat awam dalam sektor kesihatan kita. Kita tak nak sebutlah soal nak naik gaji dan sebagainya, itu mungkin difikirkan oleh kementerian. Tapi saya nak sebut juga kadang-kadang di kalangan doktor ini mereka mengadu. Umpamanya bila timbul isu masalah saya ingat di hospital Tengku Ampuan Afzan di Kuantan. Bila ada isu antara pesakit dengan hospital, saya lupa mungkin isu, tak silap saya, isu pakaian seksi juga. Kita menunjukkan kepada rakyat bahawa seolah-olah kementerian ini dilihat terlalu menyebelahi pesakit dan kadang-kadang melupakan doktor ataupun kaki tangan dalam hospital itu. Yang saya ingat perkara ini kita perlu perbaiki. Betul, kita memang kita harap Kementerian Kesihatan meletakkan pesakit itu sebagai kita punya pelanggan kita yang harus kita santuni dan sebagainya, tapi kita jangan lupa bahawa dalam sektor kesihatan, mereka yang berkhidmat dalam kesihatan, dalam Kementerian Kesihatan ini berjumlah, saya ingat dalam 280,000. Yang terbesar dalam penjawat awam kita daripada 1.6 juta penjawat awam. Yang kedua terbesar ialah dalam sektor ataupun dalam Kementerian Kesihatan. Dan sudah tentulah kebajikan mereka, selain daripada soal emolumen mereka, perlu diberikan perhatian yang tinggi oleh pihak kementerian. Biarlah mereka melihat kementerian ini sebagai pembela mereka. Kadang-kadang kesilapan itu bukan pada mereka yang di hospital. Kadang-kadang ada pesakit ini yang terlalu cerewet. Jadi kita jangan cepat membuat penghakiman seolah-olah salah itu hanya di peringkat kita semata-mata. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya menyambut baik inisiatif-inisiatif yang diambil dalam kertas putih ini, dan kita harap menuju ke depan ini isu-isu yang berbangkit, cabaran-cabaran yang digariskan dalam kertas putih ini dapat kita atasi. Saya ingat itu saja yang saya ingin sentuh. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih YB. Sekarang saya jemput YB.